Rumah tangga dah ditetapkan. Kalau kita bergaduh dengan isteri kita, saya macam-macam dah yang abang buat, kan? Perempuan pun cakap, dah macam-macam dah yang sayang buat, kan? Yang sayang buat tu semua pengorbanan, kena faham. Suami tak boleh sebut macam tu, abang macam-macam abang buat, itu tanggungjawab. Dia macam tu. Perbezaan dia lah, perbezaan dia, kan. Jadi macam bos marah kita, kan, sebab dua semua tanggungjawab, tetapi tanggungjawab bos beza, kan. Korang tak tahu macam mana rasa kena marah dengan menteri. Korang tak tahu, kau kena marah dengan bos tu baru 1/8 daripada sistem marah tu. Yang dia orang kena pula 10/8 pecahan tak wajar. Punya toruk kena marah, kan. Jadi itu saya jumpa kawan saya, itu seorang kawan saya, dia jadi setiasa sulit, program khas untuk seorang raja ni lah, dalam Malaysia ni. Berbual dengan dia kata, ya Allah, orang biasa marah kita faham, kita kena marah, rupa baru dia faham bila raja marah ni lain. Dan macam tak tahu, barulah aku faham apa orang sebut daulat-daulat ni. Dia kata kita punya perasaan rasa lain, macam nak kena panah peti apa semua dia kata macam tu lah. Macam tu, kan. Macam orang lelaki, kan, orang lelaki marah isteri, orang perempuan tak ada apa, paling kuat dia nangis, abang sampai hati abang buat, dia macam tu ya, dia macam tu. Tapi orang perempuan marah lelaki sikit dia, rumah dah berakhir hidup ni rasanya. Tu sebab orang lelaki paling takut orang perempuan marah tu. Tu kena faham, kan. Jadi itulah, jadi peranan orang lelaki dalam rumah tu dia, kan. Bab-bab tu sebab kalau orang lelaki dia tak boleh komplain orang perempuan, kenapa dia nak dinding color ni langsir macam ni, sofa macam ni. Dia ada hak untuk itu sebab dia paling lama menetap dalam rumah tu. Orang lelaki ajak keluar, ajak mesyuarat, tahulah, kan, orang penting ITPM, kan, dia orang penting tu, kan, banyak benda, kejap-kejap keluar buku tu macam sibuk. Jadi mana balik rumah pun sekadar nak tidur je, kan, tak perasan pun wallpaper dah tukar 5 kali tukar. Tak perasan. Jadi orang lelaki memang tang bayar tu orang lelaki. Kan. Jadi kena terima hakikat. Jadi balik pada tajuk kita. Kan, tajuk kita bekerja. Sebab satu perkara saya selalu bagi gambaran pada semua. Kita kena fikir satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita, bekerja lah. Kadang orang cakap, kan, bestnya kalau cuti, kan. Tak ada. Cuba tengok orang yang cuti, kadang dia menyesal dia cuti. Kenapalah aku cuti? Tahu kalau macam ni baik kerja je daripada bergaduh dengan sakit suami isteri. Cuti tapi tak pergi mana-mana, bini marahnya tu. Cuti tapi tak pergi mana-mana, apa cuti? Orang perempuan berhak cakap macam tu sebab dia, orang lelaki kena jaga hati dia, kan. Seorang lelaki kira nak pergi mana tu, kena cakap je lah gimana. Tak kisahlah mana. Tapi dia takkan berhentikan, tak kisahlah mana, tak berhentikan situ, dia ada sambungan dia. Tak kisahlah mana, IKEA ke, dia ada gambar macam tu. Saya ingat kena bawa buku lah yang tu. Kena bawa buku. Jadi maknanya sistem, kan? Jadi maknanya orang yang bercuti pun kadang, kenapa aku tak kerja? Itu sebab saya sebut pada semua staf, mana-mana tempat saya pergi, ingatlah wahai pekerja-pekerja sekalian, cuti itu bukan satu hak tetapi keistimewaan. Kalau bos bagi, cutilah kita. Kalau bos tak bagi, jangan cuti. Itu je, tak payah nak mungut-mungut. Memang tu hak bos kita nak bagi cuti, tak nak bagi cuti. Kalau dia tak ada hak, kalau bos kita tak ada hak nak bagi cuti, tak bagi cuti, kenapa kita minta dengan dia? Kan? Bos minta cuti, bos boleh tak bos ni? Siapa yang ada ke dalam ayat Quran beritahu kalau kita minta maka wajib bagi? Tak ada. Tak ada pun, tak ada pun, kecuali dalam keadaan-keadaan emergency. Kan, memang ada bos yang macam tu, kan, emergency pun tak bagi, ada. Tapi tu tak berlaku kat sini lah, ni kat Afrika dan macam tu lah. Kan, minta cuti, bos tak bagi sebab bos ada hak. Biasalah staff-staff ni dah tahu, dah trik, bawa file banyak macam ni, bawah tu baru cuti, bawah sekali. Dia cerita ni, bos ni okey ni okey, tapi ni macam ni okey, yang ni bincang kemudian okey. Bos, ya Allah bos, baru perasan bos yang ni satu bos. Dia sebenarnya bawah tu yang file tadi tak ada apa. Semua orang kata macam mengesampingkan tumpuan bos, kan. Jadi bos nampak kita macam tak berjaya sangat nak cuti. Macam tu, kan. Macam tu akhirnya. Sekarang nak mula, kan, tak lama lagi nak cuti. Apa cuti yang paling ni, yang cuti lama yang dah orang fikir sekarang ni? Cuti apa? Kan betul saya cakap, betul tak? Saya dah cakap, betul tak? Saya saja dia invite tengok, dia yang jawab gaya haji. Dah cakap dah. Kan dah fikir kenduri mana, kan. Kita tahun ni telajak raya, kan. Jamuan raya masih ada lagi. Kan, walaupun dah habis Syawal masih buat lagi, kan. Nak pula dia akan sambung dengan gaya haji. Tahun ni memang meriah lah, dia bersambung tu sampai gaya haji.
tahun ni. Dia tak jamuan raya kat, dia kata kan, pra raya haji dia kata kan. Yalah, jadi mana kata dari segi kita ni bersyukur satu perkara, dalam kita duduk kat sini dengar ceramah ni bermakna apa? Kita adalah pekerja. Kita adalah pekerja dan kita ada kerja. Sedangkan kat luar sana berapa ramai orang yang tengah naik motor, pandang sana pandang sini, ada yang jalan turun bas kulu kilik memikirkan nak kerja apa tau. Fikir nak kerja apa sebab kerja tak ada untuk dia, belum ada rezeki nak bekerja. Kita pula yang dah ada kerja tengah mikir macam mana cara tak kerja, macam mana cara untuk mengular kerja. Saya dah cek tempat lain lah, tempat lain bukan sini lah. Tu sebab saya buat kalau buat game team building tu kan, saya buat untuk grup Mahkamah KL sampai 5 grup saya buat tahun 2015 2014 macam tu, 5 grup. Bila kita buat grup kan, ada kan 3 hari 2 malam biasalah, lepas ice breaking dalam kelas, ada game-game, sampai hari yang ketiga kita buat outdoor tau, outdoor. So outdoor ni banyak checkpoint ikut grup masing-masing dah dipecahkan lah ni kan. Termasuklah satu checkpoint tu saya buat permainan damula. Baru saya faham orang tua main damula teruk pun. Dia main damula kan penuh perasaan, menjerit dia kalau kena ular tu. Kalau ular pula, dia tak nak.